Okey, Ha? bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua para viewer kita, terutamanya pakar-pakar kita yang kita jemput khususnya pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amri Abdullah dengan Al-Fadhil Muhammad Naim bin Aziz. Kedua-duanya pakar tentang halal ni. Satu pakar halal negara, satu lagi pakar halal antarabangsa, insya-Allah. Dan untuk makluman semua, program kita ni, Tanyalah Pakar ni sebenarnya kita buat setiap minggu pada hari dan waktu yang sama pada setiap hari Khamis 10 hingga pukul 12. Kita akan buat kupasan tentang isu-isu ataupun cabaran-cabaran ataupun peluang-peluang yang kita nampak dan kita boleh berkongsi bersama dengan para usahawan kita yang telah dibuat kerjasama ataupun telah bekerjasama dengan syarikat kami, KNRB Solution. InsyaAllah program kita ni pun kita buat secara percuma, tak ada charge apa-apa, kita just nak berkongsi pengalaman saja. Dan program pada kali ini cumanya lebih dekat pada hati saya lah berbanding dengan topik-topik sebelum ni. Memandangkan saya pun secara tak langsung saya memang terlibat dalam halal industri ni dah hampir sekian lama. Dan saya nampak benda ni adalah satu potensi yang kita boleh ketengahkan lah, terutamanya tentang halal industri ni. Cuma mungkin saya belum cukup sampai layak untuk dipanggil pakar lah kan dalam bidang ni. Jadi sebab tu kita bersama-sama pada pagi ini kita amat teruja lah kita dapat berbual bicara secara santai dengan rakan-rakan ataupun pakar-pakar kita yang sudi hadirkan diri bersama kita walaupun dalam tempoh yang orang kata singkat notisnya, dalam tempoh yang sibuk jadualnya apa semua kan. Jadi kita alhamdulillah syukur kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Dan sebelum kita mulakan sesi program kita pada pagi ini, mungkin saya boleh bagi sedikit housekeeping lah untuk semua viewers. Apa yang saya nak jelaskan bahawa semua viewers kalau kita ada sebarang soalan ke apa ke, boleh tanya pada melalui chat ke ataupun kalau kata nak interrupt pun boleh interrupt, tapi cuma apabila pakar kita tengah memberi ulasan ataupun berkongsi pengalaman tu, saya harap semua orang boleh unmute lah. So nanti kita tak nak dengar unnecessary punya background yang kita dapat daripada di video kita ni. Dan untuk makluman semua juga, kita sesi ni kita record. Jadi untuk rujukan kepada semua usahawan-usahawan ataupun peserta-peserta yang mendengar pada pagi ini, sekiranya ada request daripada semua pihak untuk nak dengar ataupun nak tengok kembali pada masa akan datang kita punya sesi ni, boleh rujuk kepada saya ataupun kepada admin lah yang kita lantik. Okey, kita mulakan sesi kita pada pagi ini. Saya nak memperkenalkan sikit lah kan, walaupun nanti saya akan beri peluang banyak kepada pakar untuk memperkenalkan diri dia, tapi saya nak perkenalkan sebagai host ni, saya nak perkenalkan jugalah pakar-pakar kita ni. Yang mulanya Al-Fadhil Ustaz Amri bin Abdullah ni, alhamdulillah sahabat saya ni, dah lama saya kenal, daripada misai bertaring sampai tak ada misai lah sekarang kan. Sudah. Jadi kita rasa bangga lah sebab saya kenal dia, memang dia terlibat daripada industri halal daripada dulu sampailah sekarang, walaupun secara hakikatnya, secara asasnya dia telah berpindah ke kementerian lain, tapi masih lagi menjiwai tentang halal itu melalui dia punya posting dalam FB, melalui Instagram dia tentang isu-isu halal. Jadi kita amat berbangga lah dengan kehadiran Ustaz Amri Abdullah pada pagi ini, insyaAllah. Assalamualaikum, selamat datang Ustaz. Waalaikumsalam, insyaAllah yang mana boleh dikongsikan, mana yang boleh dibantu, insyaAllah kita kongsi-kongsi lah sama-sama. Dan juga saya lihat pun dalam ni semuanya pakar-pakar belaka kan, halal. Jadi kalau yang boleh saya jawab, insyaAllah saya jawab. Kalau tak nanti saya minta semua Ustaz Jo
SDH boleh jawab nanti insyaAllah. Okey Ustaz, terima kasih. Okay. Seterusnya pakar kita yang kedua, pakar halal antarabangsa. Saya memang mengenali Ustaz Al-Fadil, Ustaz Muhammad Naim ni pun dalam satu tempoh yang sangat lama lah kan. Banyak program-program yang saya telah usahakan bersama dengan Ustaz Muhammad Naim ni, khususnya di peringkat antarabangsa lah, macam CB Enrichment, CB Enhancement, CB Conference. Dah banyak siri dan bilangan dah yang memang saya terlibat secara langsung dengan Ustaz Muhammad Naim ni. Jadi kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Muhammad Naim. Ahlan wa sahlan Ustaz, dan insya-Allah semoga Ustaz dapat memberi sedikit perkongsian kepada usahawan-usahawan kami pada pagi ini Ustaz. InsyaAllah, terima kasih kembali atas jemputan yang diberikan. Sebagaimana Ustaz Amri sebut tadi Ustaz Amri dan teman-teman yang ada di sini, saya kira kita semua adalah pakar. Siapa lagi kalau bukan kita. Jadi kita mempunyai satu misi dan juga peranan yang sangat penting untuk memastikan negara yang kita cintai, Malaysia, terus kekal relevan sebagai peneraju. Kerana kita yang menginisiatifkan peneraju ni. Jadi kena kekalkan momentum itu insya-Allah. Jadi hari ini ruang yang baik, bukan untuk nak menunjukkan kehebatan sesiapa, akan tetapi kita nak membuka minda bersama, melihat langkah ke hadapan dan bagaimana kita di masa hadapan insya-Allah. InsyaAllah. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi sebenarnya topik kita pada pagi ini, orang kata ada ramai orang saya terima komen lah, kata wah ini topik sangat-sangat menarik ni kan, adakah autoriti halal itu maksum kan. Tapi kita nak tengok konteks dia, konteks yang lebih luas. Mana dia dari segi konteks persijilan halal Malaysia dalam yang terbaik, macam mana kita boleh improve, macam mana kita boleh memahamkan industri-industri di luar tu yang masih kurang faham tentang persijilan. Itu yang kita nak jelaskan dalam bual bicara kita yang santai pada pagi ini. Tapi sebelum kita menuju ke topik tu, saya nak tunjukkan kepada Ustaz Muhammad Amri dululah. Sebab saya dah tengok sebelum ni, lately ni dia banyak berkongsi tentang vaksin kan. Dalam Facebook dia pun semalam dia dah tengok dah dapat 2 dos. Kita ni tak ada dos lagi kan. Dia dah 2 dos dah, alhamdulillah lah. Ni berdos ni. Dan kita tengok juga kebanyakan ni banyak orang cerita pasal tentang anti vaksin. Ramai yang pakai anti vaksin kan. Tapi pada saya isu utama dia bukan anti vaksin. Nak tunggu giliran bila dapat vaksin tu Ustaz. Itu yang paling utama. Ramai orang dah tanya juga benda tu. Yalah. Saya rasa dari segi anti vaksin ni tak ramai dah. Tapi orang yang menunggu giliran dapat vaksin tu lama kan. Baik. Okey, tak apalah. Itu selingan sikit. Cuma saya nak tanya, sebab kita dulu, kita telah brandingkan persijilan halal ni. Sebagai orang kata, ada sijil halal, insyaAllah orang akan yakin, confident dengan produk kita. Kan? Jadi ada juga pertanyaan daripada di kalangan industri, kenapa JAKIM tak bagi sijil halal kepada vaksin? Kalau kita bagi sijil halal kepada vaksin, insya-Allah semua orang akan terima. Semua orang akan terima. Kan? Orang akan guna tanpa was-was. Macam mana pandangan Ustaz mengenai perkara ni Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil wa dina siratal mustaqim. Terima kasih kepada Yang Bersaudara Dr. Khairil Hafiz yang menjadi moderator hari ini, dan juga sahabat saya Ustaz Muhammad Naim, dan juga semua sahabat-sahabat saya yang berada dalam grup ini, yang berada dalam alam maya ini. Didoakan semuanya keadaan yang sihat walafiat, walaupun kita dalam keadaan yang PKP ini. KNR Biz Solution yang sudi menjemput saya lah untuk nak kongsikan sedikit pengalaman ini dalam halal. Walaupun pada asalnya saya rasa seram jugalah nak memenuhi tuntutan apabila tajuk tentang maksum ni. Mana adakah autoriti halal ni memang maksum. Jadi kalau kita lihat memang tajuk tu agak menggerunkan saya. Sebab tu saya sebutkan maknanya saya ni antara yang positif atau yang negatif. Kalau kata positif COVID, saya tak nak lah.
Kalau yang ini kita ambil lah sebagai satu pandangan yang positif untuk kita nak bincangkan, dianggap sebagai satu penambahbaikan. Saya sebagai orang-orang yang pernah berada dalam 18 tahun dalam hal ini, mungkin juga sedikit pandangan-pandangan itu kalau kata baik boleh diambil lah. Baik, berbalik kepada persoalan yang tentang vaksin, isu tentang vaksin memang memang kerap saya antara yang juga memperjuangkan tentang vaksin ini. Sebenarnya saya terlibat dengan vaksin ini, saya ingat pada tahun 2018 lagi, ketika itu masih lagi di JAKIM, di bahagian Majlis Halal Malaysia. Apabila diminta untuk menjadi macam komiti kepada KKM ini berkenaan dengan golongan yang anti vaksin, ketika itu belum lagi ada isu tentang vaksin COVID ni, tentang vaksin polio, HPV dan juga vaksin termasuklah meningokal sebagainya yang kita bincangkan mengapa, sebab apa orang menolak vaksin. Jadi apabila dalam masa yang sama juga kita lihat perbincangan juga keperluan untuk nak diberikan sijil halal kepada vaksin ni, ketika itu memang kita buka lah. Sebab tu diwujudkan MS 2424 2019 hak yang baru mengambil kira standard halal pharmaceutical ini. Sahabat saya, rumit saya Ustaz Jo pun ada, mengambil kira keperluan untuk diberikan persijil halal kepada vaksin. Maka dalam hal ini kalau ikutkan standard halal pharmaceutical memang dah include dah. Maknanya untuk nak diberikan sijil halal kepada vaksin pada ketika itu. Pada ketika itu yang kita telah pun juga saya ingat dalam MS dalam manual prosedur persijil halal 2020 pun memang juga boleh buka, bila kita sebut sebagai buka kepada halal pharmaceutical termasuklah vaksin, juga MPRA pun telah membenarkan dan juga bergantung kepada pihak JAKIM. So di sini saya melihat pada ketika itu memang diperlukan. Maknanya boleh open. Kita open untuk nak diberikan persijil halal kerana golongan anti vaksin memang cukup kuat pada ketika itu. Dan juga kita nak memberikan keyakinan kepada vaksin-vaksin ini yang sebagaimana yang telah saya sebutkan. Termasuk juga fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan tentang vaksin ini. Saya ingat campur dengan fatwa tentang vaksin COVID ni ada 9 keputusan fatwa yang berkait dengan vaksin. Boleh rujuk dalam keputusan fatwa. So memang ketika itu kita lihat memang ada asasnya. Juga ada demand. Termasuk jugalah penyimpang yang kita kena akui bahawa Malaysia tidak mengeluarkan vaksin. Banyak kita import vaksin daripada luar negara. Maka kalau ikutkan syarat kepada manual, dia perlu pemohon adalah orang yang register, syarikat yang register di Malaysia. Baik. Oleh kerana saya lihat kita juga kena ambil kaedah fit reality yang kita guna pakai. Sekarang ni dengan keadaan yang pandemik. Bila sebut soal kata pandemik, termasuk juga kerajaan telah mengisytiharkan darurat. Bila darurat, maknanya banyak SOP yang sepatutnya kita guna pakai ketika bukan darurat, kita dah tak pakai ni lah. Banyak norma-norma baru yang telah direka cipta kerana pandemik. So saya berpandangan bahawa oleh kerana vaksin yang diluluskan oleh NPRA kerajaan Malaysia setakat ini adalah Pfizer, BioNTech dan juga AstraZeneca, termasuklah yang Sinovac. Baru ada tiga vaksin yang diluluskan oleh pihak kerajaan. Itu pun disebut sebagai kelulusan bersyarat. So dalam hal ini kita kena lihat keadaan sekarang yang disebut sebagai pandemik dan juga darurat. Maka kalau ikut manual, ikut standard, dah tak terpakai lagi dah. Dah tak terpakai. So saya berpandangan bahawa untuk vaksin ini di KIV-kan dulu mengikut keadaan-keadaan semasa. Sebab dalam hukum fit pun juga kita kena lihat realiti yang ada.
jika kita buka untuk sijil halal sekarang ini, ya, buka untuk sijil halal untuk ketika ini, maka saya melihat hanya ada satu syarikat saja yang mesra pensijil halal. Yang mesra pensijil halal, belum confirm lagi diberikan sijil halal. Yang mesra pensijil halal. Yang saya lihat sekarang ni yang agak dekatlah Pahama Niaga. Yang lain yang vaksin Sinovac ini. Kalaulah kata bahawa mungkin diorang boleh comply, sebab kita kena bezakan di antara memenuhi standard halal pharmaceutical dengan memenuhi prosedur pensijilan halal. Dia satu perkara yang berbeza. Kalau ikut standard, saya rasa lepas. Kalau ikut standard halal, saya rasa ketiga-tiga vaksin ini lepas. Tetapi kalau ikut manual prosedur, saya yakin dia memerlukan dokumen-dokumen, pembuktian yang mungkin juga akan ambil masa yang agak lama, apatah lagi benda yang baru. Sebab perbincangan kita untuk yang standard MS 2024 ini adalah perbincangan dengan vaksin-vaksin yang lain. Tidak kita fikir pun benda ini akan berlaku. Maka sekarang ni kita kena adjustment sikit kita punya fikrah, pemikiran bahawa masalah yang lebih besar. Saya risau. Bagi pandangan saya, jika kita berikan sijil halal, katakanlah contohlah yang lebih mesra ni bagi pandangan saya adalah Pharma Niaga, jika diberikan sijil halal ketika ini akan ada persepsi yang lain tu akan tidak halal. Menyebabkan isu juga nak memberikan keyakinan kepada yang lain, walaupun ada orang kata kan itu kan sebagai satu pilihan. Sekarang ni dah tak ada pilihan. Kalau kita lihat fatwa yang ada yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan, JAKIM juga dalam MKI Muzakarah, dia kata bahawa pengambilan vaksin COVID ini hukumnya adalah harus. Sebab tu kita kena faham perkataan harus dengan halal. Harus ini disebut sebagai harus dan juga wajib. Ada dua, harus dan juga wajib yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Katakanlah pihak kerajaan tentukan kepada frontliner wajib ambil, maka wajib ambil. Kalau tak ambil, dianggap sebagai orang yang ingkar kepada arahan fatwa. Maka dalam hal ini, kalaulah sijil halal diberikan kepada, katakanlah satu, Sinovac, tidak diberikan, belum lagi diberikan kepada AstraZeneca dan Pfizer. Maka dalam hal ini bagaimana hukumnya orang yang ambil pula Pfizer dan Astra. So dia akan jadi complicated sikit. Bagi pandangan saya, lebih baik JAKIM mengambil pandangan yang lebih menyeluruh, holistik, supaya tentang pensijil halal ketika ini di KIV-kan dulu, memberikan fokus kepada program vaksinasi yang telah kerajaan aturkan, supaya orang jangan dilihat sebagai JAKIM ini bila kita buka dia akan menjadi asbab kepada yang lain memang tak nak.